Jadi ini buku yang kami buat ya selama 7 tahun kajian dan penyelidikan. Ya, kenapa kami makan masa lama adalah kerana amat sukar untuk membuat cross reference sama di antara semua kajian-kajian di seluruh dunia mengenai asal-usul bangsa dunia ya. Macam mana kita dapat tahu asal-usul bangsa sesuatu di dalam dunia ini adalah kerana banyak negara-negara di dunia yang mengatakan mereka lebih tamadun, mereka lebih awal dan mereka adalah daripada keturunan ini macam-macam apa orang kata andaian dibuat. Jadi Amerika telah membuat suatu konsortium dinamakan HUGO ya, Human Genome Organization, di mana mereka membuat kajian genom manusia supaya dapat mencari jawapan kepada bangsa-bangsa dunia dan antara lainnya itulah ya. Dan kajian ini memakan belanja sebanyak 3 bilion US dan dihadiri oleh beberapa universiti seluruh dunia. Saya rasa dalam 87 universiti kalau tak silap saya. Dan hasil kajian selepas 10 tahun ya, mereka dapati apa yang terjadi adalah semua bangsa ni berpunca dari satu punca sahaja ya. Maknanya apa yang ditulis dalam Al-Quran sinonim dengan apa yang ditemui oleh kajian sains ya. Antara sebab kami membuat kajian ini antara lain adalah kerana buku ya yang saya ada gambar dia di situ, dan buku dia ada di sini ya, Contesting Millennials oleh Universiti Singapura yang ditulis oleh Timothy P. Burnett. Dia mengatakan macam mana kajian pun kita buat ke atas Melayu ini, ia masih boleh disanggah. Maknanya mereka telah ada satu conclusion, tak hendak mengiktiraf bangsa Melayu ni ada ya. Jadi oleh kerana itu kami buat dia punya kajian itu komprehensif sampai tidak boleh disanggah. Jadi kajian ini adalah berdasarkan kajian sains, berdasarkan DNA. Jadi kita bolehlah sifatkan ini sebagai kajian diiktiraf dunia ya. Kami bukukan kajian ini untuk melestari segala kajian yang dibuat supaya dapat dimanfaatkan oleh seluruh umat bangsa Melayu sehingga ke cucu cicit ya, dan juga bangsa-bangsa lain. Sebenarnya selepas genom manusia, selepas HUGO mendapat selepas HUGO mendapat hasil daripada kajiannya, Amerika dan juga Britain ya, masa itu Tony Blair bersama Clinton ya, dia tidak patentkan apa yang telah dikaji. Dia biarkan semua universiti di seluruh dunia untuk membuat kajian urutan. Maknanya kajian itu berterusan ya. Jadi kajian urutan yang dibuat di Malaysia ini adalah daripada Universiti Sains Pulau Pinang dan juga UKM di Bangi, UiTM pun ada buat kajian urutan tentang asal-usul manusia, asal-usul bangsa Melayu ni ya. Jadi apa yang ditulis saya sudah sebut tadi, apa yang ditulis dalam Al-Quran sinonim dengan apa yang ditemui oleh sains ya. Di sini kita boleh lihat banyak ya orang Melayu di Malaysia especially mengatakan mereka ini bukan daripada sini, mereka daripada Sabah lah, daripada Sarawak lah, daripada Sumatera lah, macam-macam ya. Sebenarnya semua Melayu berasal usul daripada Semenanjung Tanah Melayu, lepas itu disperse ya, bertebar ke tempat-tempat kepulauan di Nusantara. Nanti saya sampai ke situ. Di sini adalah kalau kita lihat ya, saya tak tahu sampai ke tidak, DNA yang paling tua sekali adalah di sini ya, di Djibouti itu, di hujung tanduk Afrika, dan juga di Saudi. Itu adalah DNA yang paling tua sekali. Dan
kalau kita lihat hari ini kajian menunjukkan bangsa Melayu mempunyai DNA yang kedua tertua ya, berbanding dengan bangsa lain. Jadi kenapa India tidak tua dahulu daripada kita? Ada sebabnya, nanti saya tunjukkan kenapa India muda sikit daripada kita dan China juga jauh lebih muda daripada bangsa Melayu ya. Kalau kita di sini di benua Sunda, saya namakan benua ini benua Sunda sebabnya ia masih lagi satu benua zaman itu, di mana semenanjung tanah Melayu, Sumatera, Jawa, Borneo adalah satu benua. Tidak terpisah seperti hari ini yang kita panggil Asia Tenggara ya. Ia apa yang menjadikan Asia Tenggara sekarang ini adalah kerana ini negeri kita dulu sebenarnya ya, satu benua ya. Itu sebab evolusi dalam benua ini selama 35,000 tahun in situ. In situ maknanya tidak bergerak ya, tidak bergerak, menjadikan Melayu ini teras ya. Teras dan kalau selama 35,000 tahun kita boleh imagine ya berapa lama evolusi ulangan antara kaum-kaum kat sini ya. Jadi kita boleh katakan Champa itu Melayu, Mon kat hujung Burma itu Melayu, Siam itu Melayu, sampailah ke bawah ni Jawa, Makassar dan Filipina. DNA dia almost serupa. Macam orang Melayu di Kelantan dengan orang Jawa, dia punya DNA dia setindan. Setindan maknanya sama ya. Jadi orang Jawa kata dia ni bukan Melayu, sebenarnya dia lagi Melayu. Ya. Jadi nanti saya sampai ke situ. Di sini apa yang telah saya sebut tadi, semua penghijrahan adalah daripada Timur Tengah. Ini adalah moyang kita ya. Apa yang ditulis dalam Al-Quran sebenarnya semua manusia dibuatkan dengan tanah liat yang hitam. Hari ini apabila dikaji oleh sains memang benar ya. Baru lagi ya dalam masa 15 tahun ini sains mendapat rumusan ya. Apa yang ada di dalam daging, darah daging kita tu ada komponen yang menyerupai tanah liat yang menyerap air di dalam badan kita. Ya, sebabnya dalam Al-Quran ada kata manusia dijadikan dengan air ya, 80% air. Jadi macam mana badan kita nak memegang air itu sebanyak tu ya? 80% badan kita ni air. Jadi itulah dia yang apa ditulis dalam Al-Quran, apa yang diberitahu oleh Allah, yang manusia dijadikan oleh tanah liat. Tapi sekarang ni baru sains mendapati tanah liat itu ada memain peranan di dalam badan kita ya. Komponen yang menyerupai tanah liat. Dan moyang kita inilah dia, orang Afrika yang berwarna hitam ya. Dan apa yang menjadikan kita warna yang berbeza-beza adalah keadaan geografi di mana kita tinggal ya. Jadi warna kulit kita bertukar berkala di mana kita tinggal, di tempat panas, di suhu yang lebih sejuk dan seterusnya ya. Dan kalau kita mempercayai anak cucu cicit kita melalui DNA almost 99% tepat ya. Sekarang ini melalui mtDNA ya, yang kita panggil mitochondria DNA, di mana kita mengetahui kita punya moyang ya. Kita boleh mengetahui kita punya moyang agak tepat juga ya. Jadi hari ini kita boleh mengetahui siapa moyang kita, di mana asal usul kita ya. Dan apa yang ditulis dalam Al-Quran, kejadian Allah dalam berbentuk pasangan ya. Hari ini kajian sains juga menemui dalam badan kita pun berbentuk pasangan ya. Kalau kita lihat di sini yang kita panggil mitochondria DNA tadi, semua dalam berbentuk pasangan ya. Maknanya apa yang ditulis dalam Al-Quran, masa dulu orang tak tahu, hari ini baru tahu apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam surah Yasin ayat 36 yang Tuhan mengatakan kejadian semua berbentuk dalam pasangan, dan juga apa yang kita tidak mengetahui. Apa yang kita tidak mengetahui hari ini baru kita tahu yang apa di dalam badan kita pun adalah dalam berbentuk pasangan ya, yang kita namakan tadi mitochondria DNA ya. Ini adalah tebaran ya, tebaran bangsa-bangsa Melayu. Dulu kita ingat Melayu ni di sini ya, di Semenanjung, tapi kita lihat hari ini melalui kajian sains ya dan DNA, Melayu berada di Madagaskar, di New Zealand. Orang asli ya, orang asli di New Zealand ni adalah orang Melayu. Di Hawaii ni orang asli dia orang Melayu.
Tonga, Samoa, ya, dekat sini ya, kepulauan Polinesia ni, Filipin, Borneo ni semua adalah termasuk Champa ya, dan selatan Burma adalah orang Melayu. Ya, selatan Burma itu kita panggil orang Mon ya. Orang Mon itu adalah orang Melayu. Jadi orang Melayu ni tersebar luas ya, tersebar luas dan berjumlah lebih kurang dalam 400 juta hari ini ya. Agak ramai ya orang Melayu. Jadi bila orang menuduh kita ni pendatang, kalau kita lihat daripada sini, walaupun kita pergi mana-mana di dalam ni, kita boleh katakan kita balik kampung saja. Kita bukan pendatang ya. Balik kampung saja. Nama negeri kita pun Semenanjung Tanah Melayu ya. Jadi sah-sah ini Tanah Melayu. Jadi tak boleh dipertikaikan. Bila ditukar nama kepada Malaysia, Malay itu Melayu, Sia tu kepulauan. Jadi maknanya kepulauan Melayu. Itu pun tidak boleh disanggah lagi oleh bangsa apa pun, yang tempat ni memang tempat kita, tanah ranah moyang kita ya. Apa yang terjadi ya sebelum kita punya benua tadi terpisah adalah letupan gunung berapi Toba yang 4,000 kali ganda besarnya dengan gunung berapi yang terbesar ni. Dan kalau kita lihat di sini ya, dia punya efek dia sampai ke India. Tadi kita sebut kenapa orang India muda sikit pada kita adalah efek daripada Gunung Toba ya. Apabila Gunung Toba meletup, dia punya asid, dia punya bahan-bahan nuklear dia bertabur sampai ke India ya, menjadikan bangsa di India tu pupus dan repopulate balik oleh orang daripada Iran, Iraq dan daripada Burma. Jadi kita boleh lihat ya, sebelah atas ni orang dia berbangsa kulit putih sebabnya daripada Iran, Iraq. Yang di bawah ni berkulit gelap kerana daripada sini balik, dan juga daripada efek daripada gunung berapi itu ya. Jadi daripada benua yang kita lihat hari ni dulu, hari ni menjadi macam ni. Yang I reckon banjir besar yang terakhir adalah banjir Nabi Nuh yang menjadikan macam ni ya. Dan lepas tu ada lagi banjir-banjir dan tsunami kecil. Dan masih lagi kalau kita lihat hari ini di Selat Melaka tu, dia punya kedalaman Selat Melaka dan juga Laut Jawa di sini adalah cetek ya. Lebih kurang baru 30 meter. Itu sebab semasa AirAsia jatuh hari tu di Pulau Jawa ni, di Laut Jawa ni, dalam masa 2 hari semua mayat dapat dia bawa ke atas because dia cetek. Kalau nak ikutkan hari ini, oleh kerana banyak kali sangat gempa bumi dan juga tsunami, kita lihat sekarang ni Semenanjung Tanah Melayu dan Sumatera dah rapat kembali ya. Jadi hari ini kalau kapal nak lalu di Selat Melaka, dia kena betul-betul ambil center supaya tidak terantuk dengan dasar laut. Ya. Jadi kita kalau nak ikutkan sekarang ini, kita mungkin berbalik kepada zaman batu balik ya. Daripada kalau kita lihat pada kajian cuaca pun hari ini, kita boleh lihat. Jadi berterusan daripada yang tadi tu, daripada efek tsunami semua tadi, orang Melayu, bukan orang Melayu ya, orang daripada sini menyebar ke tempat yang banyak tadi ya, Madagaskar and all those things ya. Dan orang di negeri China ni sebenarnya adalah daripada utara Champa dan daripada utara Filipina ribuan tahun dahulu. Bezanya antara bangsa Melayu dan bangsa Cina, dia punya perbandingan DNA dia, Melayu 63,000 tahun, Cina baru 45,000 tahun. Maknanya antara kita dan bangsa Cina 20,000 tahun berpisah ya. Maknanya mereka lebih muda dan kita adalah lebih tua daripada bangsa Cina. Itu menunjukkan kita mendahului dalam ketemadunan di dalam apa jua pun ya. Nanti saya sebutkan lagi macam mana kita lebih awal dalam macam-macam ciptaan yang sebenarnya. Jadi ini adalah macam mana bangsa terbentuk. Dalam Quran disebut, kalau kita lihat surah Al-Baqarah ya, ayat 213, Allah menjadikan manusia itu satu bangsa. Ya, jadi apa yang menjadikan kita terpisah-pisah adalah kerana daripada sejak zaman Nabi Adam pun dah ditunjukkan. Ya, apabila manusia telah ramai, banyak yang tidak dipersetujui. Ya, banyak perselisihan faham, terjadilah kabilah-kabilah dan juga perpecahan itu menjadikan bangsa-bangsa.
di seluruh dunia ini ya. Dan sesuatu bangsa itu terbentuk melalui evolusi berpuluh ribu tahun, dan bukannya dalam sekelip mata kita boleh mengatakan bangsa itu satu bangsa. Bangsa yang diiktiraf dunia dahulu adalah 5, sekarang ni 6 ya. Dan Melayu menjadi bangsa yang kedua yang diiktiraf. Jadi kalau kita sebut bangsa Malaysia tu, saya rasa agak tidak tepat dan tidak wajar, because untuk menjadikan suatu bangsa tu, saya rasanya kita kena berdasarkan DNA ya. Ini adalah macam mana bangsa terbentuk daripada kita boleh katakan daripada semenanjung Djibouti tadi, dan juga Timur Tengah, Saudi Arabia sampai kemari. Ya, sampai ke Champa dulu, kita boleh lihat orang yang kat sini agak lebih tua, tapi tak jauh berbeza daripada yang di bawah ini. Yang yang ditentukan oleh sains, pakar genetik. Bangsa yang mula-mula sampai kemari adalah bangsa yang ketinggiannya tak tinggi ya, rendah. Jadi orang yang pertama sekali sampai kemari adalah Semang dan Senoi. Semang dan Senoi adalah antara DNA yang tertua, yang kita panggil mtDNA yang tertua. Dan Semang dan Senoi ini dia berevolusi ya kat sini ya, pulang balik. Pada zaman itu rasanya hutan tidak berapa tebal ya. Dan kalau kita lihat, saya nak kedepankan sikit. Kalau kita lihat ya, Semang dan Senoi ini, dia berpecah kepada komposit aslian yang lain. Mahmeri, Lanoh, apa semua. Ini adalah muda sikit. Yang bawah ni adalah Iban, Dayak, Bidoanda, semua ni kat sini. Yang kat sini kita. Maknanya kita punya moyang yang terdekat kat situ adalah Jakun kalau kita lihat ya. Jakun, Dayak semua tu. Di sekolah dulu kalau kita sebut awak Jakun, kita Jakun, semua sebenarnya kita hari ni semua Jakun ya. Jakun tu adalah moyang kita yang terdekat kat sini. Jadi sini kita, ini orang Arab dahulu ya, yang kita panggil orang Aryan ya. Orang Aryan yang datang bersemenda dengan bangsa Melayu ya. Ini saya letakkan dalam masa 6,000 tahun dahulu. Yang sini ialah masa tu orang-orang Arab memanggil kita Bani Jawi ya. Apabila ada semendaan dengan orang Timur Tengah, kemudian dipanggil Bani Jawi kat sini. Saya garis kat sini sebagai daripada sini ke atas Melayu asli ataupun Melayu jati ataupun Melayu teras. Kita panggil sini, ada juga orang bahasa buku yang dipanggil Melayu sungguh ya. Sesungguh-sungguhnya memang Melayu. Melayu sungguh lah situ ya kita sebut. Jadi yang kat bawah ni yang masuk Melayu ataupun kacukan Melayu adalah daripada Arab, Cina, India, Portugis dan sebagainya. Mereka adalah Melayu juga seadanya ya. Tinggal lagi dia punya mtDNA itu telah berlaku banyak kecairan. Jadi kalau sini kalau kita sifatkan sebagai 63,000 tahun umur dia, mtDNA, dia bila turun ke bawah ni makin berkurangan lah ya. Di sini kajian dibuat oleh Vincent Macaulay. Kalau kat sini ni Semang dan Senoi yang berwarna hitam ni membenihkan, menghasilkan berbagai bangsa ya di benua Sunda ni. Ini kajian dibuat Macaulay ni adalah tahun 2004 ya. Dan yang hijau ni, ini saya pinjam gambar ni ya daripada Hugo. Tapi saya minta jangan ambil gambar ni sebab ini adalah what they call copyright ya. Yang hijau ni Melayu. Maknanya Melayu ni tidak bercampur dengan siapa-siapa pun. Aslinya asli betul. Ya. Yang lainnya ada minjam kita punya DNA sikit. Jadi janganlah sebut kita ni sebagai pendatang sebab kita ni yang membenihkan bangsa-bangsa asing. Yang sebenarnya ya. Saya kena ke depan sikit sebab banyak saya punya apa ni. Ni penjelasan bangsa saya dah buat ya. Ni saya buat apa yang saya kaji di zoo negara ya. Kalau kita lihat ya, burung-burung tu semua warna putih. Tapi bila dia balik lepas dia pergi cari makan, dia balik dia tahu cari balik saudara mara dia. Daripada mana tahu? Daripada dia punya, you can see dia punya sayap. Yang ni kalau hitam,
Color kuning bawah ni, yang tengah ni tak silap color kelabu. Macam mana dia boleh cari balik saudara mara dia adalah daripada naluri dia. Sama juga macam manusia-manusia di dunia ini. Apa yang menjadikan sesuatu bangsa itu suatu bangsa adalah naluri dia sama. Walaupun macam kita ni banyak beraduh, different party ya, different suku kaum lah. Tapi sebenarnya kalau ada berperang, kita akan bersatu. Itu maknanya naluri ya. Sama juga dengan burung. Bila dia bergaduh antara satu sama lain, dia jadi sepakat. Jadi saya tengok tu dia macam tu perangai dia masa saya kaji di Zoo Negara ya. Saya ke depan sikit. Ini apabila dunia memanas ya. Dunia memanas, manusia bertebar. Jadi yang naik atas ni jadi bangsa Cina, naik atas ni lagi Mongolia. Yang kat bawah ni turun sampai ke bangsa Red Indian. Dan South America ni yang paling muda sekali. Kalau sini 63,000 tahun, ujung South America ni umur DNA mereka baru 10,000 tahun ya. Ataupun 8,000 tahun. Maknanya dia baru sahaja berpindah, migrate kemari. Baru. And ada orang sebut ya, ada pakar genetik sebut bangsa Red Indian kat sini ada 15% darah Melayu ya. Dia yang Melayu. Jadi kalau kita tengok lagi kat sini, macam mana banjir terjadi adalah sebab ini adalah lilitan gunung berapi. Ini yang memecahkan benua-benua kepada kepulauan ya. Dan maka terjadilah perhijrahan manusia. Dan di benua Sunda ini juga disebut sebagai Atlantik, ada Atlantis dahulu ya. Jadi hari ini baru ditemui di utara Filipina dan selatan Jepun tu satu lagi piramid yang lebih tua pada piramid di Mesir ya. Kalau kita tengok tangga dia pun tinggi, maknanya orang dulu probably lebih tinggi pada kita. Ya, tangga dia tu nak panjat susah ya. Dan piramid dia lebih besar daripada piramid di Mesir ya. Dan kalau kita tengok tulisan dia ni, cuneiform ni, seakan-akan yang ditulis di Mesir, yang bahan-bahan lain ya, artifak lain yang dijumpai adalah keris dan dama ataupun what do you call, pinggan mangkuk tu ya. Yang kita lihat sini kawasan ni besar ya, dan ini adalah ukiran macam orang dan juga ada kubur-kubur di situ ya. Itu terletak betul-betul di dasar laut sebagai agaknya Tuhan nak tunjukkan kepada kita ada apa orang kata tamadun ya yang paling tua. Ini 10 tahun ya. 10,000 tahun umur dia. Yang di Mesir tu 5,000 tahun, ini 10,000 tahun. Ya, dan pakar-pakar kaji sains masih lagi mengkaji dia punya batu bata sini, dan kajian itu belum lagi dipublish ya. Jadi gambar ni pun tidak boleh dikeluarkan sebab ia belum jurnal dia pun belum keluar lagi ya. Ini saya sebut tadi apa yang ditulis dalam Al-Quran dan hadis sinonim dengan apa yang ditemui oleh sains ya. Di sini saya ada tulis sikit gambar, lukis sikit gambar di mana kalau kita lihat ya, yang pergi berhijrah ke timur adalah daripada juraian Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim daripada keturunan Keturah. Kalau kita lihat kat sini, yang pergi berhijrah ke timur ya. Dalam buku saya saya tulis lebih detail lagi cerita dia. Dan di sini adalah Ur ni adalah perkampungan Nabi Ibrahim. Kalau kita lihat ni, ini gambar saya buat sendiri. Di Ur ni, lepas tu dia berhijrah pergi ke Palestin kat sini ya. Dan kita lihat daripada sinilah bersurainya bangsa-bangsa. Kalau kita lihat keturunan Nabi Ibrahim tu ya, yang bukan keturunan, sorry ya. Daripada Nabi Nuh, daripada Nabi Nuh, anak Nabi Nuh yang berkulit hitam pergi ke Afrika, ya, yang Yafith pergi ke Eropah, yang Sem ni yang banyak menjadi nabi dan rasul dan berpindah ke timur ya. Ada saya tulis dengan lebih detail di dalam buku saya. Ini apa yang kita lihat ya, kita ketahui banyak dalam buku-buku sejarah yang mengatakan bangsa Aryan berhijrah daripada Kemboja. Kemboja ni adalah satu provinsi di utara Iran ya. Iran, Iraq tu, sebelah utara tu.
bila mereka pindah ke Cambodia hari ini ya, dia bawa nama tu sekali Kemboja. Jadi Kemboja tu adalah nostalgia daripada Kemboja di Iran, Iraq. Jadi sinilah bermulanya orang-orang Aryan ataupun orang-orang Arab bersemenda dengan aslian Melayu di sini. Jadi kalau kita lihat bahasa-bahasa semasa itu jugalah bahasa-bahasa Aryan yang dinamakan hari ini sebagai bahasa Sanskrit. Ya, diserap ke dalam bahasa Melayu. Bahasa Sanskrit bukanlah bahasa India, banyak orang silap faham. Sebenarnya bahasa India menyerap bahasa Sanskrit Arab. Dia mencedok, meminjam. Ya. Oleh kerana India banyak menulis buku tentang Sanskrit, di sebelah sini, di sebelah semenanjung tanah Melayu, ingat Sanskrit itu kepunyaan India. Saya dah terangkan dalam buku saya, Sanskrit itu adalah bahasa Aryan, bahasa Timur Tengah, bahasa Finosia semasa zaman dahulu ya. Jadi bahasa antara perkataan yang kita gunakan hari ini yang bahasa Aryan itu adalah mukadimah, syurga, Perdana Menteri, iman, banyak ya. Banyak, beratus yang diserapkan ke dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu pun tidak kurang banyaknya ya. Antaranya besi. Besi itu adalah bahasa antarabangsa sebenarnya. Itu bahasa Melayu tulen. Ya, besi, tembaga itu semua bahasa Melayu. Ibu, emak bahasa Melayu. Madu itu bahasa Melayu. Ya. Jadi orang India pinjam pula kita punya, cedok masukkan pula ke bahasa dia. Ya. Bahasa India tak ada dalam bahasa Melayu ya. Bahasa Melayu banyak mengambil bahasa Arab, iaitu bahasa Aryan. Aryan tu adalah bahasa tua orang Arab yang kita sebut Sanskrit tadi ya. Jadi nanti saya sampai ke situ. Jadi maknanya kalau orang India yang bawa bahasa Sanskrit tu kemari, kita dah bercakap bahasa India dah hari ini. Ya, tapi oleh kerana yang bawa bahasa Sanskrit itu lebih dahulu daripada bangsa India, itu sebab kita berbahasa bahasa Sanskrit hari ini. Ya. Ini adalah tulisan Finosia. Kalau kita lihat di sini ya. Umur tulisan ni 3,600 tahun. Dan ini adalah tulisan bahasa Melayu, tulisan rejang yang kita panggil. Mirip serupa. Maknanya dan maksudnya, tulisan Melayu ni lebih tua daripada tulisan India. Tapi apa yang kita belajar di sekolah hari ini, kononnya India yang dahulu dalam semua. Tamadun lah, tulisan lah, dia punya. Tapi tidak. Sebenarnya kita yang dulu. Tulisan kita dulu, tamadun kita dulu. Ya, itu pasal kita punya tulisan ni seakan dia. Kalau kita lihat tulisan India dan tulisan Cina jauh berbeza daripada tulisan Arab ataupun tulisan Finosia pada zaman itu. Dan kalau kita lihat di sini bunyi bahasa Aryan tu ataupun bahasa Finosia ni, dia alif beta. Kalau kita lihat rejang ni pun sama juga, bunyi dia alif beta juga. Ya, ada kesamaan. Di sini adalah bangsa-bangsa dunia yang diiktiraf dunia ya. Dahulunya kita belajar di sekolah ada 5 sahaja. Hari ini kita tahu Melayu yang nombor 2. Ya, oleh kerana DNA dia yang kedua tertua. Dulu bangsa Melayu diletakkan di bawah Mongolia. Tapi sebenarnya Mongolia adalah pecahan daripada kita. Jadi kitalah yang utama ya. Mongolia ni turun ke bawah. Ya. Jadi di situ pun kita boleh takrifkan kita punya bangsa ni yang tertua dan bukanlah bangsa-bangsa pendatang ya. Kita ni bangsa asli dan bangsa yang bertamadun lebih awal daripada bangsa lain ya. Kalau kita tengok ya, kehebatan moyang Melayu nombor 1 di dalam alam maritim. Saya rasanya di sini saya yang pertama yang menjumpai satu ensiklopedia Cina ya. Di zaman Song ya. Dia mengatakan menempah kapal di benua Melayu 200 biji. Cina menempah kapal dengan orang Melayu 200 biji kapal besar-besar. Kapal besar-besar yang sepanjang antara 100 hingga 200 meter panjang dia. Yang boleh isi antara 700 hingga 1,000 orang. Ya, kita adalah yang pertama sekali meneroka laut samudera yang besar-besar. Kita yang sampai dulu ke benua lain seperti Rom, Timur Tengah ya. Yang lain tu kalau kita lihat ya, ini adalah kapal kita 8 kali lebih besar daripada kapal terbesar Portugis. Tinggal lagi kapal kita ini adalah kapal dagang. Kita buat kapal besar-besar dulu adalah untuk berdagang. Melayu dahulu, moyang kita dahulu dia suka berdagang.
Ya, dia merentas dunia, benua untuk berdagang. Itu sebab kita lihat Melayu ni yang paling banyak sekali menyebar. Antara bangsa yang paling banyak sekali, bukan antara bangsa, bangsa yang paling ramai sekali menyebar di seluruh dunia adalah bangsa Melayu. Tadi saya dah tunjukkan gambar daripada awal tadi ya. Jadi kalau kita lihat sini banyak tulisan oleh sejarawan Portugis, oleh Pyrrhus yang mengatakan bila kapal kita berlabuh di Canton, China, kita diarahkan untuk berlabuh jauh sikit daripada pantai oleh kerana satu kapal kita boleh rosakkan 20 kapal Cina. Ombak dia itu daripada kapal kita itu besar sangat, boleh rosak kapal lain. Jadi itu kita sepatutnya hari ini orang Melayu yang tak mengaku Melayu itu sepatutnya berbangga, ya. Moyang kita adalah suatu moyang yang hebat, ya. Meneroka atau mencipta yang terunggul di dalam dunia. Ya, dalam alam maritim. Lepas tu kita boleh lihat lagi ya. Ini kapal yang kita panggil polis antarabangsa ya, yang menjaga Selat Melaka dan laut Jawa dan juga laut dulu kita panggil Laut Champa, hari ini ditukar kepada Laut Cina Selatan. Memang tak ada kewajaran kenapa ditukar kepada Laut Cina Selatan, sebabnya dahulu itu adalah tanah yang kita panggil pentas Sunda. Yang dia mengaku tanah dia hari ini adalah pentas Sunda, tanah Melayu. Ya. Itu sebab kami pun akan buat satu seminar ya. Kita nak buang balik nama Laut Cina Selatan tu, ditukar balik kepada pentas Sunda ya. Sebabnya itu memang tanah kita sampai ke situ dulu ya. Kalau kita lihat tadi gambar saya dah tunjuk masa awal tadi, benua Sunda itu sampai melekat dengan Filipin. Dia punya besar tu. Jadi Laut Cina Selatan tu adalah diberi nama oleh penjajah Portugis masa itu, baru saja ditukar. Sebelum selepas Laut Champa tu ditukar oleh Perancis semasa dia menjajah Vietnam, ditukarnya nama laut tu ke Laut Cina Selatan. Sebenarnya dulu adalah pentas Sunda, lepas ditukar kepada Laut Champa. Saya masih ada lagi buku sejarah saya yang menulis di dalam peta tu, Laut Champa tu di situ tu, ya. Tapi apabila China menceroboh Champa, ditukarnya Champa tu kepada nama Vietnam. Vietnam tu adalah bangsa Cina ya. Daripada Fujian ya. Dia berpindah ke situ dan menceroboh Champa daripada berjuta-juta manusia bangsa Melayu di situ, tinggallah sampai 45,000 semasa itu ya. Penindasan selama lebih 1,000 tahun ya, sehingga pupus ya bangsa Melayu di Champa, dan ia merebak pula ke Kemboja. Kemboja masa itu kita panggil Kemboja, dan ke Siam ya. Orang Siam, Thai itu adalah daripada pegunungan Sungai Kuning, China. Dan dia baru saja datang ke negeri Siam Melayu. Melayu itu sebenarnya dulu namanya negeri Siam, Melayu Siam. Siam tu maknanya Siam tu yang berwarna gelap. Maknanya orang Melayu lah yang menduduki Siam hari itu sampai ke Chiang Mai ya. Masih lagi hari ini banyak orang Melayu di Chiang Mai. Jadi apabila orang Cina Thai daripada Sungai Kuning ya, dia turun ke bawah, masuk ke negeri Siam, dibuat perkampungan yang kecil-kecil, dipanggil Niang Chau. Lepas tu dia buat satu bandaraya yang dipanggil Sukhothai ya, kalau siapa-siapa yang pernah dengar nama Sukhothai. Dan daripada Sukhothai itulah dia menceroboh sampailah ke Kedah. Sampai ke Kedah ya. Di semasa peperangan Kedah, peperangan musuh bisik tahun 1823, pupus juga bangsa Melayu di situ ya. Dan Thai memerintah Kedah selama 80 tahun tidak ditulis di dalam buku sejarah kita. Memang tak ada tulis dalam buku sejarah kita orang Thai ya, sebab dia ditulis di dalam buku Sherrod Osborne dan juga Turnbull. Dia mengatakan yang menjajah Kedah adalah orang yang berkulit yang berwarna kuning, bukannya orang Siam. Jadi nama yang ditulis dalam buku sejarah yang kita belajar di sekolah itu, dia kata Siam menjajah Kedah. Salah ya. Thai yang menjajah Kedah. Orang Siam yang menolong Kedah. Orang Melayu Siam petani, Nyala, Satul tu, itu adalah orang Melayu Siam. Dia yang menolong Kedah. Orang Siam yang menolong Melaka untuk melawan Portugis. Bukannya orang Thai. Orang Thai yang menceroboh Kedah dan Melaka masa itu ya. Gambar di adalah dermaga-dermaga bangsa Melayu ya. Di Pegu, di Terengganu, di banyak tempat lagi ya.
Ini kehebatan, satu lagi kehebatan moyang Melayu. Di mana mereka adalah unggul ya, melumbung timah dan emas masa itu. Itu sebab bangsa asing berduyun-duyun datang berhijrah kemari ya. Kalau kita lihat di sini ya, dan banyak ditulis dalam buku-buku Eropah pun mengatakan kita yang mula-mula melumbung timah, mula sekali kita lumbung adalah emas ya. Besi kedua, timah ketiga. Dan orang-orang Timur Tengah ya, zaman Nabi-Nabi dia import emas, timah dan daripada negeri kita. Daripada semenanjung tanah Melayu, daripada Sumatera masa itu ya. Dan ini kalau kita lihat ya, kawasan emas di negeri kita dan masih lagi ada. Dan ini adalah orang asli yang masa dulu yang mula-mula sekali melumbung emas, pakaian mereka ya. Ini adalah map yang saya dapat. Saya tak boleh tunjuk gambar tu sebenarnya, saya pinjam. Di mana letaknya emas ya di dalam Malaysia ini. Ini adalah lumbung emas aslian orang Melayu dahulu ya. Orang asli dia buat lumbung, dia tak rosakkan environment ya. Kalau kita lihat hari ni bangsa asing dia habis punah semua, bukit-bukit apa semua habis. Kalau orang Melayu buat tak ya dahulu. Jadi itulah bezanya antara orang yang datang yang melumbung dan orang kita sendiri ya. Manusia adalah kembar masa, jendela kepada zaman silam, mengharung gelombang migrasi, merentasi 7,000 generasi sejak kemunculan Hawa. Dan yang paling menakjubkan ialah gambaran evolusi manusia yang berjalin dan berkait rapat, berpunca dari moyang yang satu. Dan melalui kajian para sarjana melibatkan rangkaian disiplin kajian iklim cuaca, oceanografi, geologi, arkeologi, linguis dan yang terkini kajian genetik dan pemetaan genom manusia melalui mtDNA, suatu ancakan paradigma, telah menebalikkan hipotesis teori. Teori seperti migrasi dari Yunan dan Taiwan serta Express Train yang kononnya Melayu dan Melayu Polinesia berpunca darinya. Ini dibuktikan oleh kajian di mana dalam lingkungan 85,000 tahun dahulu, manusia memulakan migrasi keluar dari Afrika dan Timur Tengah dan proses tersebut mengambil masa lebih kurang 10,000 tahun untuk mereka tiba di benua Sunda. Anda mungkin tertanya, mengapakah manusia berhijrah? Akibat kemarau gersang, kawasan barat dan utara Afrika bertukar menjadi padang pasir yang panas terik, tidak boleh dihuni manusia. Di utara Amerika, ais menebal sehingga 3 km, fenomena daripada pembukuan global. Pendudukan migran ini berkembang pesat hingga terbinanya perkampungan daripada mereka yang berpuak-puak, walaupun mereka sama tapi tak serupa, melahirkan kaum-kaum etnik yang ditafsirkan terbentuk daripada tabiat manusia yang lazimnya berkumpul seperti pipit sama pipit, enggang sama enggang. Inilah benua Sunda, sekeping tanah, benua tanah ranah Melayu. Perhatikan betapa besarnya benua ini dan kedapatan 4 sistem sungai dan lembah yang besar. Anggaran ini menunjukkan apabila paras laut 50 meter lebih rendah daripada paras sekarang, kajian menunjukkan kawasan benua Sunda yang terdedah sebagai yang boleh dihuni adalah sebesar negeri Mongolia, dianggarkan bersamaan 5 kali negeri Thailand. Benua Sunda menjadi tumpuan kerana mempunyai tanah yang subur, pelbagai bahan mentah, iklim cuaca yang nyaman
dan juga gua untuk perlindungan. Satu detik tragedi yang penting berlaku pada masa itu, lebih kurang 72,000 tahun dahulu, ialah letupan halilintar Gunung Berapi Toba, satu letupan terkuat yang memecahi bumi di pergunungan berapi di Sumatera, di mana ia telah mempengaruhi iklim cuaca. Lahar debu dan gas bertiup lebih menghala ke barat, impak tepat ke India dan Pakistan, mengakibatkan hampir kepupusan populasi di India, Pakistan dan Timur Tengah. Adalah punca utama jurang genetik India dan benua Sunda. DNA benua Sunda menunjukkan 30,000 tahun lebih tua daripada India, membuktikan sebahagian benua Sunda terselamat daripada bencana ini. Ia mengakibatkan salji nuklear selama 6 hingga 10 tahun yang kemudiannya mengurangkan jumlah penduduk dunia kepada anggaran 10,000 orang. Namun begitu, sebahagian populasi di benua Sunda terselamat. Bagaimana ini boleh berlaku? Mereka menggunakan gua-gua sebagai pelindung dan debu lahar tidak menghala ke sebahagian benua Sunda. Golongan inilah yang menjadi pemegang obor pencernaan manusia merintis ke era zaman moden. Terjadinya suku-suku kaum dan bangsa adalah petunjuk alam semula jadi yang diistilahkan konsep pipit sama pipit, enggang sama enggang. Melalui beberapa generasi dan interaksi daripada kumpulan yang terselamat daripada bencana Toba ini, diandaikan wujudlah beberapa kelompok atau kerajaan yang kecil-kecil berpunca daripada asabiah atau semangat kesukuan. Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah berpendapat bahawa asas kepada kemajuan kehidupan manusia ialah asabiah, sifat semula jadi yang cinta akan ahli keluarga. Begitu juga hubungan yang rapat antara ketua dan anggota kabilah di bawah pimpinannya. Ikatan yang terjalin itu akan mengukuhkan sesuatu kabilah yang memungkinkan munculnya sesebuah tamadun. Kajian juga menunjukkan mereka berevolusi in situ selama 35,000 tahun yang mampu membawa pembaharuan dan pembangunan peradaban manusia sehingga terbenanya tamadun yang agung. Benua Sunda juga disifatkan sebagai pengasas tamadun manusia. Kumpulan kelompok pertama orang asli yang terdapat di semenanjung Tanah Melayu terdiri daripada Semang, Jakun, Senoi, Semelai, Temuan, Mendrik, Temyar, Batik dan Jahai, tidak jauh daripada orang asli yang terdapat di Kambodia dan Champa atau Sumatera. Peradaban kuno ini dengan budaya yang berpindah randah mempercepatkan penyebaran penghunian dan pendudukan ke selatan Sumatera dan Jawa. Gelombang migrasi pertama berkisar dalam semenanjung Tanah Melayu menebar ke beberapa penjuru benua Sunda dianggarkan 75,000 hingga 72,000 tahun dahulu. Kita adalah serumpun. Walaupun migrasi memecahkan manusia kepada puak-puak yang akan seterusnya mempunyai tamadun berasingan serta budaya yang berlainan, nenek moyang mereka berasal dari baka yang sama. Umpamanya kaum Jakun di Negeri Sembilan, Pahang dan Johor, dan kaum Kubu di Sumatera adalah Melayu Troto dari keluarga suku kaum yang sama dan bertutur dialek yang sama. Evolusi di antara orang asli yang mendiami luaran dan kawasan perkampungan juga pesisiran pantai berinteraksi menjurus kepada perubahan paras rupa, bentuk badan dan kepintaran. Orang asli yang kita lihat dan istilahkan hari ini ialah segelintir yang memencilkan diri di pendalaman sekian lama dari generasi ke generasi. Enggan menyertai gelombang perubahan adalah pilihan mereka sendiri. Sarjana Sosiologi Iran, Ali Syariati berpendapat bahawa ada dua faktor yang mencetuskan pembinaan sesebuah peradaban. Faktor pertama ialah hijrah dan kedua ialah peranan manusia dalam menempa kejayaan. Daripada kajiannya terhadap 27 tamadun, Ali Syariati merumuskan bahawa tamadun lahir kerana penghijrahan manusia dari tempat asal ke tempat baru. Tamadun menurutnya tidak pernah lahir dan berkembang di kalangan masyarakat primitif yang tidak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain.
Teori sebelumnya menghipotesiskan bahawasanya Melayu Proto adalah orang asli yang mengasingkan diri dan tidak menempuh zaman perubahan, manakala Melayu Deutero adalah daripada migrasi-migrasi susulan yang terkemudian daripada stok berasingan. Dan berpandukan kajian genom manusia, Melayu Deutero bukanlah daripada stok berasingan. Stok-stok etnik dalam benua Sunda adalah dari aliran genetik yang rapat. Tamadun Kedah Tua, Lembah Bujang, satu kawasan khazanah warisan negara kaya dengan tinggalan artifak yang wujud sejak ratusan ribu tahun dahulu. Penemuan monumen Sungai Batu yang berusia 1,900 tahun dipercayai tertua di Asia Tenggara mengatasi Angkor Wat dan Borobudur. Para sarjana juga mengesahkan Kedah sebagai pelabuhan entrepot dengan nama jolokan The Seats of All Facilities. Tempat ini juga menjalankan aktiviti industri besi dengan pembinaan relau dan tuireng. Proses peleburan besi sudah pun berlaku di sini 8,000 tahun sebelum Cina. Melalui penemuan-penemuan ini, benua Sunda dianggap oleh ahli sejarah barat sebagai cradle of human civilization, pengasas tamadun dunia. Fenomena perubahan cuaca dunia, the last glacial maximum atau pembekuan besar berlaku 20,000 tahun dahulu dan menjadi faktor utama penghijraan manusia dari utara benua Sunda ke bahagian benua Sunda yang lain secara mendadak. Benua Sunda dianggap sebagai pemimpin dunia dalam merintis revolusi Neolitik. Mereka adalah perintis penanam padi pertama di dunia. Lembu liar dijinakkan, dijadikan lembu ternakan. Inovasi itu dimulai di semenanjung Malaysia, diikuti Sumatera dan Jawa lebih 14,000 tahun dahulu. Penanaman padi bukan setakat untuk dijadikan makanan asasi, sebaliknya telah mencorak satu pelantar, platform, akar kebudayaan dan ketamadunan. Ini merupakan 10,000 tahun lebih awal dari China, India, Mesir dan Palestin. Peradaban di benua Sunda mungkin lebih canggih daripada apa yang kita tafsirkan. Kalau dari zaman Kesultanan Melaka ke zaman sekarang, Malaysia begini moden, bayangkan betapa majunya pembangunan tamadun Melayu yang bermula, berkisar, merumpun dan berakar umbi dalam jangka masa 35,000 tahun. Keanekaragaman bahasa di kalangan etnik Melayu di benua Sunda majoritinya mempunyai kemiripan tuturan bahasa yang telah melalui beberapa peningkatan. Merangkumi Kepulauan Filipina adalah induk kepada bahasa Melayu. Moyang dan ibunda kaum ini termasuk Austro-Asiatics, Germans atau Jepun kuno. William Humboldt, seorang sarjana berbangsa Jerman, mencipta bidalan Melayu Polynesian. Kemudian pada tahun 1906, William Smith memperkenalkan terminologi Austronesia untuk merangkumi rangkaian bahasa Melayu Polinesia ditutur oleh pelbagai etnik Melayu di alam Melayu Nusantara. Selain itu, beliau juga mengajukan hipotesis bahawa pada masa lampau di daratan Asia terdapat bahasa Austrik yang merupakan nenek moyang bahasa Austronesia dan Austro-Asiatik. Banjir besar berlaku 14,000, 11,000 dan 8,000 tahun lalu. Sukar untuk mengandaikan apa yang sebenarnya terjadi puluhan ribu tahun dahulu. Kita hanya boleh membuat teori atas dasar kajian geologi yang hampir tepat. Tragedi banjir adalah suatu fenomena pemanasan global, gempa bumi dan letupan rantaian gunung berapi, Toba, Kerinci, Talang, Krakatoa menjadikan timbunan ais yang ada di kutub utara cair dan mengakibatkan pelanggaran atau pergeseran dasar laut. Banjir besar datang mendadak mengakibatkan tsunami yang dahsyat dalam beberapa siri yang menenggelami dataran rendah di berbagai penjuru dunia dan pelantar Sunda, menghilangkan 1 kilometer dataran Sunda setiap tahun. Pelantar Sunda menjadi lautan
tanah yang tinggi menjadi pulau-pulau yang terpisah. Semenanjung Tanah Melayu, Kalimantan, Jawa, Bali dan yang terakhir terpisah ialah Sumatera. Besar kemungkinan nama Semenanjung Tanah Melayu terungkap apabila tanah kandung Melayu Indo ini, iaitu benua Sunda, terpisah. Pisahan pelantar rangkaian teratas menjajar ke bawah menyerupai anjung, menepati nama Semenanjung Tanah Melayu supaya tidak kehilangan nama Tanah Melayu itu. Ketika banjir melanda, terjadilah penghijrahan. Diaspora bangsa dan bahasa Melayu adalah benih yang menyuburkan tamadun Nun Jaw, menyebar ke barat hingga India dan Mesopotamia, ke timur, lalu menghuni kepulauan Pasifik dan ke utara sampai ke China dan Jepun, bahkan terus menyeberang ke Amerika melewati Selat Bering. Ia juga sebagai penggerak utama kepada kewujudan kepelbagaian kelompok-kelompok dan kerabat-kerabat etnik di wilayah ini apabila mereka terpisah akibat banjir besar. Masyarakat benua Sunda mungkin berjaya mengubah suai kepada persekitaran baru. Apabila peta negeri mereka berubah, mereka terbuka kepada kehidupan di pesisiran sungai dan pantai yang luas. Keadaan malang ini mendorong mereka belajar membina perahu sehingga menjadi pelayar dan pelaut yang pakar dan mahir. Kemudiannya merintasi lautan dengan hanya menggunakan deria minda, psycho navigation, sehingga terbinanya budaya maritim di khalayak bangsa Melayu. Ini mengakibatkan terjadinya 3 zaman kukuh sempadan. Kukuh sempadan bangsa dan bahasa terjadi 14,000 tahun dahulu atau lebih awal setelah berkisar kurang lebih 50,000 tahun di benua Sunda. Dan apabila terpisah 14,000 tahun dahulu akibat banjir di antara kaum Austronesia Melayu, kukuh sempadan geopolitik kerajaan 14,000 tahun dahulu, zaman kukuh sempadan agama 6,000 hingga 1,000 tahun dahulu. Namun hakikatnya mereka masih serumpun. Namun kerana umat bangsa Austronesia Melayu ini adalah suatu bangsa yang terkuno, penyubur kepada ras-ras bangsa yang lain di dunia dan tiada kedapatan pengaruh Mongoloid dalam mtDNA, juga tidak wajar diklasifikasikan di bawah Australoid kerana bangsa Melayu tertubuh lebih awal dengan jumlah populasi 380 juta, 2% populasi dunia. 3 zaman kukuh sempadan berlaku di benua Sunda mulai mengalami perpisahan benuanya. Pada 5 ras terbesar perlu diberi pengiktirafan satu lagi kelompok ras Melayu atau yang berwarna ciku coklat, brown race. Kewajarannya kerana dari segi warna kulit, bentuk mata, hidung, mulut dan rambut terdapat perbezaan ketara berbanding Mongoloid atau Australoid. Migrasi terjadi dari kawasan kepulauan Asia Tenggara ke dataran Asia. Bahasa Austronesia dan bangsa Melayu bertunas, berakar umbi, merimbun hingga terbina induknya di benua Sunda sebelum berpecah menjadi gugusan kepulauan Melayu. Nusantara kemudiannya menyebar ke Filipina, Taiwan dan utara Asia, Kepulauan Pasifik dan seluruh dunia. Orang asli yang kini bermukim di semenanjung Tanah Melayu adalah sisa penduduk asli pelantar Sunda yang tetap tinggal di Tanah Ibonda ketika keluarga lainnya berhijrah selepas banjir besar. Artinya, migrasi terjadi dari kawasan Kepulauan Asia Tenggara ke daratan Asia dan bukan sebaliknya. Bangsa Melayu bukannya diwujudkan daripada sesuatu penjelmaan minda penjajah. Bahasa, jiwa bangsa, di mana saja mereka berada, mereka adalah serumpun. Bahasa Melayu di Nusantara hingga ke Kepulauan Pasifik bukan saja bahasa lingua franca, malah bahasa kepada bangsa Melayu. Nama Melayu bukannya datang dari nama sungai atau nama bukit atau dari kaum Hindu yang berdagang. Tidak terlintaskah kemungkinan sungai, bukit ini mengambil sempena nama Melayu sebagai sanjungan dari bangsa itu sendiri? Bangsa dan bahasa bukan dicipta ubah. Bangsa, bahasa berevolusi melalui penggunaan pertuturan dari generasi ke generasi.
Keunikan paling menarik yang mendukung bidang bahasa ialah menjiwakan penguasaannya termaktub dalam alam semula jadi, dipupuk, dipelihara penghayatannya melalui pertuturan harian sehingga menjadi suatu encoded genes dan peradaban budaya, bukan ikutan atau pinjaman. Mana mungkin kalau bahasa dan bangsa Melayu tidak dominan dapat menguasai seluruh alam Melayu, melainkan keseluruhan alam Melayu adalah bangsa Melayu ketika itu. Mana mungkin bahasa Melayu masih ditutur bangsa Melayu Austronesia walaupun terpisah 14,000 tahun di antara mereka, melainkan keseluruhan mereka adalah bangsa Melayu. Pada ringkasan perkembangannya, istilah Melayu Austronesia juga digunakan untuk menyebut suatu komuniti yang berbudaya, keluarga kekerabatan Austronesia serta menuturkan bahasa Melayu Austronesia. Berevolusi bahasa jiwa bangsa walaupun bolehlah diungkapkan sebagai kita sama tapi tak serupa. Dari DNA sebenarnya adalah dari juraian baka yang sama. Bersandarkan kehebatan tamadun Melayu sebelum tenggelamnya benua Sunda dan tidak orang tua-tua mencipta pepatah jikalau tidak memperingatkan sejarah supaya tidak berulang. Kajang orang, kajang berlipat, kajang kita mengkuang layu. Dagang orang, dagang bertempat. Dagang kita, dagang berlalu.